Okay, tengok kat Facebook ada ke tak. Okay, dah tag lah. Oh, dah masuk Okay. Diri kita dah kira live ni? Kita live lah. Okay, kita dah start live. So, let's go. Kita tunggu dulu berapa orang masuk petang ni. Baik. Buat live dengan saya tak adalah artis. Tak ada. Tak Kita pun bukannya artis. View yang banyak pun. Kita pun bukannya artis. Kita ni just berkongsi je kan. So Dila pula jemput dengan kita. Kita pun rasa macam, saya pun rasa saya bagi tahu tim, saya ada live sekejap lagi. dengan Adila Rahim. Saya awal-awal itu jumpa bukannya apa sebab tak tahu macam mana rasa nak panggil orang nak interview. Tiba-tiba tengok awal-awal hari tu macam menarik ni, lepas tu macam on je semua kan. Alhamdulillah lah, boleh lah dengar perkongsian. Sebab lain-lain bidang kan. Iya, lain-lain bidang. Kita jumpa tahun bila? 2018 Masa dekat dalam kelas, dekat hotel mana? Kita ada seminar dekat hotel mana? Hotel dekat Bangi Cyber. Bangi. Bangi. Tu yang kita jumpa kat situ tu. Betul. Okay. Biasa muda ya Cik Dila. Panggil Dila boleh. Dila boleh. Okay, baik, insyaAllah. Tim berapa orang Cik Dila saya pula interview? Tim sale? Sampai Jam Production? Okay, kita orang ada 2 base. Satu dekat Kedah, satu dekat KL. Dekat KL memang kita fokus pada jualan online lah. Dekat Kedah tu kita orang dah beroperasi 3 tahun, baru lagi. Sorry. Kita baru lagi sebenarnya. Tapi tim sekarang ni itulah macam baru ni ada Tuan Adi Azhar, dia pun ada lagi ramai tim, ada 200 orang macam tu. Itu semua pasukan jualan juga tu. Pun ada keruntuhan tim apa semua, sama juga macam Y3 pun. Sebab kami memang 100% buat jualan. Maksudnya benda-benda lain tu semua kita orang memang sub, dan ada produk yang produk klien, macam tu lah. Ada produk yang kami boleh jual, ada yang masih stuck. Faham. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan. InsyaAllah. Okay. So, jom kita start. Nanti adalah orang masuk apa semua kan. Okay. Boleh diorang boleh saya minta izin untuk nanti slot ni saya akan cantikkan lagi. Ada tim akan edit apa semua masuk dalam YouTube channel. Nanti kita highlight lah jarum terbang apa semua macam tu. Okay, terima kasih. InsyaAllah. Okay. So jom kita start. Okay, jom. Tuan, sebelum tu kenalkan diri dulu Tuan, dan apa tu jarum terbang. Dan saya pun nak tahu dengan lebih detail lagi sikit. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum semua yang tengah tengok live ni. Mungkin ada yang sedang tengok bersama live, ada yang tengok ulangan. Okay, so kenalkan diri, nama saya Amrin Dewi Idris dari Akademi Jarum Terbang, ataupun saya buat brand jarum terbang ni dengan saya punya karakter ialah Cikgu Muda Amin lah. So supaya saya sentiasa muda lah satu hal sebab saya nak satu mungkin kita lebih kurang kot 25, saya umur 25. Ya Allah, muda lagi pada saya. Oh ya ke? Okay, saya 25. Patutlah. Okay. So, saya buat jarum terbang ni masa masa 2015 dan sekarang 2020. Dan saya ada partner saya Fitri Amunira, tapi dia selalu berada di belakang saya. Maksudnya dia akan jaga bahagian finance dan sebagainya. Tapi saya ni fokus pada marketing and sale, dengan saya fokus pada bahagian untuk ikon. So saya sebagai guru jugalah, guru di dalam Akademi Terbang. So saya brandkan diri saya Cikgu Muda Amin lah, dengan trademark
ada cara-cara trademark yang saya bila nak masuk live tu kan. Preparation dia, lighting dia, kadang-kadang kena jaga benda tu kan. Yeah. So kita dalam terbang ni memang kerja kita ialah mengajar menjahit pada golongan yang betul-betul yang memerlukan ilmu ni, yang rasa nak tambah kemahiran, lepas tu nak jana pendapatan atau nak mengisi masa lapang. Itu kita punya kerja lah. Paling tidak dia dapat sesuatu nilai tambah dalam hidup dia. Mungkin ilmu tu tak diguna sekarang tapi mungkin guna nanti. Itulah serba sikit berkenaan jam terbang. Dan kita banyak, base kita kat Johor dan kita banyak bergerak secara online. Dan juga offline ada juga. Tapi online ni online lebih banyak daripada offline. Macam mana dapat ilham nak mula dengan akademi jarum terbang? Ke tuan mula dengan buat jahitan ataupun terus masuk ke dalam bidang education, trainingnya? Sebenarnya saya menjahit ni daripada umur saya 14 tahun. Saya memang dah menjahit. Saya bekerja dah jahit tu. Masa balik sekolah saya bekerja. Balik sekolah saya kerja untuk cari ilmu. Cari ilmu saja nak buat poket tepi kan orang cakap kan. Lepas tu hujung minggu pergi CC. Macam gitulah. Tapi tak pergi CC pun. Maksud saya lebih kurang macam itulah kan. So, saya buat menjahit ni daripada umur 14. Lepas tu saya dapat idea untuk buat akademi terbang lepas saya buka kedai. Maksudnya education. Saya beralih kepada education. Lepas saya buka kedai di Kilang Bateri Johor Bahru. Saya tak tahu. Dila tahu tak? Kilang Bateri Johor Bahru. Tahu. Pernah pergi ke? Kita ada pernah letak barang. Letak barang letak barang produk. Produk. Okay. So kita try buka kat situ. Buka kedai jahit. Kedai jahit dengan fokus pada kedai jahit dengan jual baju lah. Jadi yang tu kedai sendiri. Masa saya buka kedai umur saya 21. Saya buka kedai umur 21 dengan kebesaran kedai 10 kaki tak 10 kaki, sewa 1,500 satu bulan. Lepas tu masa saya nak cari kru, saya cakap okay, saya nak cari tukang jahit lagi lah. Saya buatlah live. Saya buat live. Okay. Saya buat live kelakar. Saya buat live pukul 12.30 malam. Tak ada orang tengok. Tak ada orang tengok. Sebabnya kenapa saya buat live? Saya buat live sebab saya nak cari siapa nak join team saya. Okay, saya tunjuklah. Okay, ni cara jahit, cara jahit. Kalau siapa join team saya ajarlah cara jahit kan. Siapa tak join tak belajar. Kira macam itu. Lepas tu daripada 12.30 malam tu ramai pula tengok jam 12.30 malam. Saya macam kelakar juga orang tengok 12.30 malam. Sebab saya bagi tahu siang, okey, malam ni saya nak buat live menjahit. Contoh kan. Sebab tu kat Kilang Bateri tutup pukul 12.30 malam. Jadi saya mana ada masa siang. Siang saya dah menjahit lain customer, ukur, potong kain apa semua kan. So malam tu itulah waktu balik. Waktu tu lah saya live. Pukul 12.30 malam. Pukul 12.30 malam orang nak saya tak nak kerja, saya nak belajar. Nak belajar ke nak kerja? So saya pun buka lah kelas. Daripada seorang belajar menjahit datang ke rumah, belajar. Sebab kita ada bengkel, datang bengkel. Bengkel tu partner saya jaga. Fitriah, dia jaga. Mungkin dia akan tengok jagi live ni. Jadi kita sewa rumah. Lepas tu kita buat bengkel. Bengkel tu ruang tamu kita jadikan mesin jahit semualah. Lepas tu student nak datang, mula-mula minggu pertama seorang, minggu kedua naik 2 orang, 3 orang, 4 orang. Dia macam naik 1 tambah 1 tambah 1 sampailah sekarang alhamdulillah makin ramai. Hujung-hujung kami buka education. Dan kami melahirkan lebih ramai orang menjahit dan jana pendapatan macam kami dulu sebelum ni. Yang itu yang kita dapat tengok lah setelah beberapa tahun dalam bidang education ni, hampir 3 tahun. 3 tahun kot. 3 tahun ke 3 tahun kita dah cecah dekat dalam 5,000 student. Belajar menjahit satu Malaysia. So macam tu sebab jahitan ni dia ada banyak tau. Jahitan langsir lah. So macam tuan fokus yang mana? Ke semua boleh belajar? Sekarang ni semua yang Dila sebut tadi, baju lelaki, baju perempuan langsir. Tapi untuk permulaan kita start baju lelaki sebab kita sedang cari USP masa tu. Kebetulan saya dekat media sosial saya muncul dengan cikgu menjahit baju lelaki. Sebab sebelum ni ramai orang share ilmu jahitan tapi tak ada baju lelaki. Kebetulan saya share baju lelaki, lepas tu ramai orang, rupanya masalah orang kita ni pandai menjahit tapi tak erti jahit baju lelaki. Kedai jahit banyak jahit baju perempuan berbanding baju lelaki sebab baju lelaki susah nak cari tukang jahit. Itu yang saya tahu dan benda tu yang saya real lah. Saya nampak. Sebab orang punya mindset, orang lelaki ni tak suka tumpah baju.
Tapi sebenarnya ada orang lelaki yang nak tampal baju. Ada. Dan baju lelaki sebenarnya, baju Melayu lelaki dengan baju kurung perempuan, nak kira mahal-mahal lagi baju lelaki. Kalau jahit dah. Kalau baju perempuan mungkin orang boleh dapat dalam, kalau tempahan mungkin RM100 sepasang lah ataupun RM120. Tapi baju lelaki, baju Melayu lelaki boleh RM100.5 satu pasang. So benda tu yang saya cakap, oh patutlah orang follow kan. Rupanya orang nak belajar baju lelaki. Tapi sebenarnya masa saya start tu saya dah start middle pertengahan jahitan. Saya tak start daripada asas. Saya tak ajar asas. Setelah beberapa lama, dia macam tahun lepas baru saya back, saya sentuh balik orang asas. Orang yang tak ada asas untuk saya ajar menjahit. Macam tu lah. Alright, so kita dah ramai. Saya tak tahu, aku Kita dah tengok. naik Oh, dah ada 26 orang. Yes. Sekejap, saya terima nak kasih. minta dia orang kongsikan dulu konsen hari. Share komen sikit. Share komen. Suara clear ke? Baru nak tanya suara clear. Kita dah berbual berapa minit dah. Okey, saya hari ni bersama dengan Tuan Amin yang dikenali orang kata lebih dengan panggilan guru muda Cikgu muda. Cikgu muda Amin. Okey, yang mana beliau fokus kepada bidang jahitan. So petang ni kita nak tengok macam mana pula perkongsian berkenaan dengan bidang jahitan. Okey. Alright Tuan, saya sebelum ni, 4 tahun lepas lah, 5 tahun lepas. Kita sebelum saya di KL, kami base di Sri Kembangan. Okay. Kita buat product trading apa semua lah. Di atas saya punya office, masa tu ada dia bukan akademi lah, dia cikgu juga tapi dalam bidang jahitan juga. Saya ada bagi satu idea pada dia. Okay. Dan mungkin tuan kenal lah sebab satu industri. Ni saya just nak okay, kan? just share lah. Okay, masa tu kita ada buat e-book dan sebagainya. Lepas tu kita tunjuk lah, dia selalulah datang saya punya office, kata kau buat apa gini-gini kan. Lepas tu dia memang fokus kepada bidang jahitan langsir. Okay. Mungkin tuan kenal, kita tak payah sebut lah kat sini kan. Kenal. Kenal ke? Okay. Dia tak kenal saya. Saya rasa lah tapi saya kenal dia. Okay, so kita buat dia buat jahitan langsir. Lepas tu saya katalah apa kata tak ada ke buat buku ke apa ke kan. Okay, and then 2 minggu lepas tu dia kata memang dia nak berkeluarkan buku dan sebagainya. Wow, menarik. Buku yang dia keluarkan yang pertama tu antara yang jual dia kami lah. Saya tahu. Okay. Berapa ribu unit terjual tu? Ketika banyak itu? Banyak tu. Ketika itu 3,000 rasa. Alhamdulillah, banyak gila dalam masa yang singkat. Ya, dalam masa yang singkat. Itu tahun 2015? Saya rasa 2015. So apa yang menariknya dalam jarum terbang pula. Macam tuan buka akademi. Jadi ada tak jual produk apa yang selain lah selain daripada mengajar apa semua kan. Apa yang tuan keluarkan yang menarik? Kalau macam produk, kita ada juga daripada segi buku. Kita ada juga buku. Oh ya. Untuk lepas tu kita ada macam barang-barang jahitan yang lain kan. Kita tak support student yang daripada basic. Untuk memang tak reti nak menjahit. So kita ada benda yang ni starter kit untuk belajar menjahit lah. Tu adalah benda-benda tu. Dan kita pun jual online juga. So bila diorang nak beli, diorang dah tak susah sebab dia dah masuk dalam kita punya kelas. Jadi kalau nak beli pun senang dengan kita sebab dah percaya pada kita kan. So alhamdulillah kita dah keluarkan 9 jenis buku. Tapi dalam 9? Satu tajuk 9. Maksudnya 9 siri lah. Dan kita ada, ini contoh saya pegang, saya bukan nak jual, saya bagi tahu je. Okey, kita sekarang ni dah ada 9 ni berapa saya pegang, saya tak ingat. 9 siri. Dan setiap siri ni dicetak di kurang dalam 1,000 ada yang 2,000, ada yang 3,000. Dan actually kita dah hampir 8,000 naskah terjual untuk kita bagi student satu Malaysia. Alhamdulillah. Kita jual online je lah. Tapi ada juga yang datang offline beli ke dalam office kan. Datang office. Ada student yang kita bagi sebab dia masuk kelas.
Tapi yang 8,000 tu alhamdulillah itu yang terjual. So yang buku tu memang fokus jahitan lah. So Buku ni ada 9 siri, maksudnya setiap siri tu okey ni jahitan laki, jahitan lansir macam tu. betul. Betul. Buku lansir tak keluar lagi. Menarik. Buku lansir tengah tunggu. Sebab idea lansir tahun lepas kita dah start masuk. Tapi kelas lansir kita dah open. Tapi buku lansir tak keluar. Buku lansir tu nanti selepas kita dah settle semua kelas, barulah kita dapat compilekan study case, barulah kita bukukan. Tu ada kalau yang buat jualan buku ni, tuan memang run sendiri, team sales sendiri ke macam mana? Ke ada pakai reseller ke? Setakat ni team sales sendiri. Masyuk. kalau ada buka ejen kena bagi tahu ni. Boleh. Kita buka ejen kan? Menarik tu. Menarik. Okay. Boleh, insyaAllah. Alright. So macam tuan kan lebih kepada tenaga pengajar lah, yang mana sangat diperlukan sekarang. Okay. Jadi macam mana sekarang ni kan COVID-19. So macam mana demand untuk, first kali saya nak tanya dulu sebab tuan fokus pada mengajar kelas. Jadi macam mana tuan masa COVID ni buat latihan ataupun mengajar secara online ke ataupun macam mana? Kita punya kelas ada offline dan ada online. Dan kita ada je orang datang untuk belajar. Cuma ketika ni tak boleh datang lah. Of course kita ada mengalami kerugian sebab orang tak datang kan. Jadi kita fokus kepada online. Untuk bulan lepas saja, bulan 4 ya. Bulan 4 kita lancarkan satu kelas online. Kelas online ni kita ajar baju lelaki dengan perempuan. Belajar menjahit. Bulan lepas kita dapat 500 student. Bulan lepas secara online. Secara online, jadi diorang mungkin tak tahu nak buat apa masa PKP kan. PKP 1 minggu drag. 1 minggu pertama PKP semua orang tengah fikir apa nak jadi dengan masa depan masing-masing. So lepas masuk bulan 4 kita gerak kerja, kita buat ginilah, kita buat kelas menjahit 1 hari RM1. So maksudnya kita nak bagi orang belajar menjahit dah 1 hari RM1. Tapi lepas daripada diorang dah suka, diorang masuk setahun punya terus lah. Nak belajar untuk tak ambil yang 1 hari RM1 terus ajar setahun. So kita bagi dalam tu, kita ajar macam mana yang memang tak reti nak mesin jahit pun tak ada. Mesin jahit pun tak ada. So masa kan sebab selalunya jahitan ni orang kata apa, bidang yang kena hands on, macam kena tunjuk satu-satu. So kalau dah buat online ni tak ada masalah lah. Sebab benda tu betul, itu betul. Mula-mula saya nak buat kelas online itulah tentangan yang paling besar mental block yang semua orang akan fikir. Saya ni langsung tak ada apa-apa tapi saya boleh ke belajar menjahit online? RM1 lah, boleh tak logik kan? Saya tak logik yang belajar RM1 boleh buat baju. Macam tak apa, kita tunjuk dulu, kita tunjuk demo sikit. Ada video-video yang kita memang bagi free di dalam Facebook page kita. Tapi sebenarnya yang free tu je, kalau diorang tengok betul-betul diorang dah faham, diorang memang dah boleh buat baju. Dan alhamdulillah, lepas diorang masuk kelas, lepas diorang dah tengok video free dekat dalam page, dekat dalam kita punya YouTube dan sebagainya. YouTube, Instagram, kita punya page dengan YouTube lah, orang selalu search kan. Daripada situ je buat diorang dah tahu dah asas sikit-sikit. Bila dah masuk kelas, diorang dah ada asas tapi tak ada barang. Dekat situ lah baru kita bantu dia, okey nak beli barang, ada barang yang saya tak ada tapi saya sub kepada orang lain. Macam mesin jahit saya tak jual, saya bagi nombor telefon yang sesuai. Saya cari supplier, semasa PKP ni lah rezeki dia orang. Saya cari supplier yang boleh bagi diskaun. Sebab saya cakap, okey saya confirm ada student saya tak ada mesin, berapa boleh bagi diskaun. So saya minta dia orang bagi diskaun awal-awal, jadi student yang tak ada mesin jahit dah dapat diskaun. Baik. Okey. So tuan ada peserta yang ramai, diorang pun dah start boleh menjahit. So lepas diorang dah pandai menjahit, diorang akan mula ambil upah lah daripada siapa-siapa lah. Macam yes, of course. Itulah yang kita nak buat kan. Maksudnya semasa PKP ni, ramai yang mungkin yang tengah tak ada kerja ataupun terpaksa cuti tanpa gaji atau cuti ada gaji. Ada yang macam itu kan. Cuti ada gaji. Jadi saya cakap dia orang masa ni lah kita belajar menjahit. Paling tidak lepas baju keluarga. Itu first kan. Lepas baju keluarga dapat jana pendapatan, yang itu nombor 2. Lepas sebab kalau kita, yang ni idea je lah. Sebab kepada siapa yang minat, tak semua orang minat jahit. Tapi
bila kita minat menjahit, kita ada tambah nilai dekat dalam skill kehidupan kita lah. Tak semua, saya tahu memang tak naklah belajar menjahit, baik beli je baju siap daripada menjahit. Tapi ada yang nak jahit. Yang itu yang kita cari. Ada yang nak jahit baju keluarga dia, nak jahit baju suami, baju dia sendiri kan. Jom belajar menjahit yang kita orang. Macam tu lah. Jadi dia ada step-step dia. Selepas dah boleh jahit baju keluarga sendiri, saya cakap dengan student saya, jahit baju keluarga sampai 10 kali baju tu siap, barulah boleh ambil baju pelanggan. Kalau tak, tahu je lah kalau pelanggan dah bagi kain kan, baju tak jadi. Betul? Okay, so dah bagi dah step-step apa semua. Okay, dia orang dah kena ready dah. Saya pun ada ni juga, ada siapkan modul usahawan. Maksudnya bila student kita dah masuk dalam kelas, kita akan buat sesi live untuk bidang usahawan. Maksudnya sekarang kemahiran dah ada, nak pergi mana? Jadi saya tunjukkan cara nak buat marketing. Alhamdulillah, lepas saya tunjukkan satu video, bukan satu video, saya buat live, saya buat sesi live terus. Saya tunjuk kepada mereka, okay, macam mana nak cari pelanggan pertama. Saya suruh dia buat, habis dia orang buat. Cikgu, dah ada orang PM nak tempah baju. Cakap jangan tempah dulu. Kalau tak apa-apa cakap belajar, baju tak jadi belajar siapa? Dengan Cikgu Amin. Saya pula kena. Saya cakap seeding dulu. Cakap kita bagi tahu dulu yang kita ni tak ada pun ambil tempahan, tapi kita bagi tahu yang kita boleh menjahit. Itu je dulu. Buat sampai baju cantik, saya cakap okey baru ambil tempahan. Tapi orang dia dah membuatkan dengan step tu je, dia dah membuatkan student kita ni rasa yakin ya. Bila dia dah pandai menjahit, dia boleh jana pendapatan. Meskipun jahit baju keluarga dulu. Itu step-step dia untuk tapi adalah modul-modul yang seterusnya kita akan bagi insya-Allah. Okay. So apa point of view Tuan? Macam sekarang ni kan orang selalunya sebelum bulan puasa sebelum COVID kan. Tahun-tahun lepas, sambutan untuk upah jahit memang demand dia tinggi waktu ni kan. Macam family saya ada 6 orang perempuan termasuk dengan mak saya. So kami akan hantar bulan puasa sampai kan kadang-kadang tu kita buat sepasang je boleh. Lagi 2 pasang tu kena hantar dekat tailor lain. So macam mana untuk demand servis jahitan semasa COVID-19? Kalau demand bagi bukan pandangan dan ini benda terjadi dah. Kalau demand face to face, ni serius sebab saya ada guru saya yang mengajar menjahit dan dia juga buat bisnes. Kalau cakap bisnes jahitan dia dah dekat 20 tahun butik dia. Okay, dekat Kota Baru. Okay. Dan biasanya tempahan dia 1 tahun baju Melayu 1,000 tu biasa. Baju Melayu 1,000 pasang tu biasa. Sikit 1,000 pasang. Okay. Jadi apa idea yang dia buat adalah dia akan pergi secara face to face. Kalau masa COVID ni, dia dah ambil awal-awal. Ini untung dia step, dia dah ambil awal-awal deposit. Itu step dia lah. Jadi nak tak nak orang kena ambil juga. Tapi sebenarnya, itu satu hal. Sekarang saya wujudkan, saya dapat detect satu perkara baru. Sekarang orang lebih suka secara online. Sebab sekarang dah selamat satu hal. Okay. Jadi student yang baru, secara baru nak belajar bidang menjahit ni, dia dah post ke dalam FB, secara tak langsung dia boleh dapat pelanggan. Cuma kalau orang lama dia tak nak berubah, dan bukan cikgu saya lah, cikgu saya tu dia dah online dah. Tapi dia buat dua-dua. Okay. Kalau orang lama tak nak berubah, dia akan ditenggelamkan dengan orang baru. Dan sekarang ni demand menjahit memang ada, tapi ditukar cara beli. Demand tetap ada tapi tukar channel. Dia tukar channel kepada online. Dan cara penyampaian of course berbeza. Sebab macam mana kita nak yakinkan pelanggan yang mana dia tak ukur kita tapi baju boleh siap jadi. Kan? Dia mesti pening kan? Macam mana kita tak ukur tapi macam mana baju tu boleh jadi? Okay, ada step-step dia yang mana tukang jahit online dah ubah. Pertama, dia ubah dengan cara ukur tu dengan bagi baju contoh. Baju apa yang dia selesa. Contohnya baju raya saya tahun lepas okey lagi. Sekali dia post kain dengan dia post baju contoh. Andai kata ada perubahan pada baju contoh tu, okey, saya nak labuh lagi sikit sebab tahun ni saya tinggi 0.5 inci. Contohlah, sebab saya punya heel 0.5 inci tambah sikit daripada tahun lepas. Contoh macam gitu kan. So membuatkan benda tu dah mudah. Ataupun okey, saya nak besarkan sikit bahagian dada 0.5 inci. Benda itu semua senang diukur. Benda yang elak risiko. Okay, tukang jahit, dia tak boleh ambil benda risiko sebab kain ni mahal. Ada yang kain jenis mahal, ada kain yang 1 meter RM50, 1 meter RM100. Apatah lagi kain yang beli dekat kedai-kedai butik, kedai macam Jekyll kan. Dan sekarang pun Jekyll tengah buat sale besar-besaran tu. Okay. So benda tu boleh dikawal dan alhamdulillah saya dapat tengok trend baru wujud. Orang nak tempah secara online. Okay, bila dia tempah secara online, kita kena
ikut online juga. Ajar dia ukur badan sendiri pun boleh. Macam kami ada bekalkan video cara ukur. Jadi student boleh gunakan video tu untuk bagi kepada pelanggan. So pelanggan cakap okey macam cara ukur sendiri, boleh ukur sendirilah. Tapi saya cadangkan tetap kena ambil bagi contoh. Paling tidak selamat ada 2 refer. Yang pertama refer pada bagi contoh, yang kedua refer pada ukuran. Sebab yang ukur tu bukan tukang jahit. Paling tidak kita dapat 2 ukuran. Kurang risiko dekat situ. Demand ada tapi tukar cara beli. Baik. Idea yang sangat menarik lah kan. So, sebab selalunya kita akan nak pergi upah, kita nak upah ikut badan lah. Semua bagi je lah. Ada je proses dia. Cuma panjang sikit, kena post. Panjang. Okay, tapi percayalah Dila, lepas dia dah pegang customer tu tahun ni, tahun depan customer tu cari lagi. Dila mungkin akan hantar kepada tailor yang sama setiap tahun. Kalau dah sesuai pada tailor tu kan. Andai kata kita dah tawan hati dia pada tahun ini, tahun depan tak ada COVID dia datang jumpa kita. Tak kira saya punya student pula ramai menjahit kat rumah. Tak kira sekarang lagi best. Jadi orang tak kisah pun. Test, dengar tak? Okay, dengar. Okay. Sekarang ni tak kisah pun, orang tak tanya pun kita ada kedai ke tak? Betul tak? Masa kita beli barang online, contoh kan, saya baru ni saya tengok iklan Tuala. Saya tengok iklan Tuala. Tuala ni di shoot dekat hotel. Saya tak tahu lah, Tuala 5 bintang. Bagus dia punya content marketing dia dan sebagainya kan. Saya tak tahu Dila kenal ke tak. Okay. Kenal ke Dila? Ke Dila yang buat marketing? Jangan. Teruskan. Saya tengok menarik. Dan saya tak tanya pun dia ada kedai ke tidak. Jadi tahun ni bagus untuk siapa yang belajar mengambil tempahan secara online. Okay. Orang tak tanya pun kedai dekat mana. Orang akan mungkin kita boleh bagi tahu kalau dia tanya. Kita tak ada kedai, kita hanya di rumah. Jadi bila kita dah close pada satu pelanggan tahun ini, tahun depan insyaAllah dia datang balik bila dia okey. Tak kisah kita dekat rumah atau kat kedai, yang penting jahitan tu okey. Kita dah menang dah kat situ. Macam gunting rambut kot. Macam gunting rambut kot. Betul. Kalau kita dah start gunting rambut situ, kat situ je. Betul, tapi tambah-tambah baju memang kalau nak tailor tu je. Sangat betul lah. Okay, so masa sekarang ni kiranya masa yang sangat sesuai untuk educate pelanggan-pelanggan yang sedia ada ataupun yang pelanggan baru ni ikut flow baru saja. Okay. Cara baru. Okay, ada yang respon, komen. Tuan Syaharudin. Semangat ni nak menjahit sendiri. Student ni. Tak. Puan Siti, hai. Hari ni saya bersama dengan Cikgu Amin. Okay. Yang mana beliau berada dalam bidang jahitan. Okay. Yang banyak mengajar orang berkenaan dengan jahitan lah. Baju laki ada, langsir ada. Sangat menarik. So terima kasih bagi yang join perkongsian petang ni. Kita tak lama pun stay sampai habis perkongsian kita. InsyaAllah bermanfaat untuk semua yang tengok live. Okay. Okay tuan. So sekarang dah terbuktilah. Kita semua bidang kan kena beralih kepada online. Kan? So macam tuan bagi tu macam idea yang sangat menarik jugalah. Kami bukan dalam bidang tu. Idea je lah. Bila student tanya kita dapat jawapan dah. So masa tuan sebelum ni lah, masa tuan buat kelas, adakah tuan dah tunjuk dah? Maksudnya kena duduk dalam platform online, kena ada sama-sama dalam platform online ataupun sekarang baru tuan dedahkan? Ke dah memang daripada dulu lagi? Kita dulu memang fokus buat kelas offline, kelas face to face kan. Lepas tu bila marketing tu jalan, macam saya buat video live, saya suruh orang datanglah tempat saya, datanglah bengkel saya, dia orang tak boleh datang. Ada yang dari Kedah, ada satu Malaysia lah kan. Lepas tu saya cakap kan, macam mana? Lepas tu dia orang komen, cikgu buatlah kelas online. So dari situ dia orang yang mengajar saya untuk online sebenarnya. Pada tahun 2017, saya start buat online. Cikgu buatlah kelas online. Kiranya saya terlambat juga masa tu. Tapi tidak terlambat untuk memulakan. Saya masih lagi awal.
Jadi saya buat kelas online dekat situ. So student dia dah faham yang saya banyak buat kelas online dan dia orang follow. Banyaknya memang online lah sekarang ni. Cuma saya punya student ni ada yang veteran sikit, ada macam 60 ataupun 50. Saya punya audience banyak 35 tahun ke atas. Itu realiti je lah. Sebab masing-masing ada needs dah berbeza. Needs mereka dah berbeza. Needs mereka, saya tak nafikan ada yang bawah 35 tahun. Tapi needs mereka dah bertukar untuk jahit baju keluarga. Sebab dia dah ada need dia. Dia suka macam, kalau andailah saya dapat jahit baju keluarga saya, betapa bahagianya saya. Macam tu. Atau kalau suami saya pakai baju saya jahit, dapat pahala. Itu benda-benda yang dia fikir. So dia orang lagi-lagi masa tarawih ni kan, cakap jahitlah baju untuk keluarga masa tarawih ni dapat pahala. Jadi benda tu yang mereka inginkan, jadi kemahuan dekat situ. Tapi ada yang bawah umur 35 tahun nak backup untuk jana pendapatan ataupun tunggu bila habis pencen. Ada yang macam tu. Itulah yang terjadi. Kalau online ni cuma yang agak veteran ni dia suka sebelum PKP mereka suka beratur di ATM. Tapi disebabkan PKP mereka dah boleh online. Alhamdulillah banyak perubahan yang berlaku pada student saya secara drastik sebenarnya. Oh, baru nak nampak Nampak. Saya ada satu soalan yang menarik lah nak tanya. Macam tuan kan, usia baru 25 tahun. Muda daripada saya tu. Oh ya ke? Saya ingat kita sebaya. Tak sebaya, muda lagi. Tak jadi ni. Okey tuan. Soalan saya, macam mana tuan berada dalam industri jahitan ni, bidang jahitan ni, muda, dan juga macam mana tuan adapt dengan orang kata orang lama yang berada dalam industri jahitan? Apa cabaran dia, apa perkongsian yang menarik yang tuan boleh ceritakan? Saya ada seorang tim saya, dia mula-mula cakap dulu kan. Dia mula-mula rasa macam tak sampai hati ataupun mula-mula ada rasa macam kesian. Ada seorang lagi cakap saya rasa bertanggungjawab. Student saya punya tim lah. Sebab apa? Kami nak mengeducate kami punya student untuk pergi ke online. Macam mana lah dia kita fikir macam mana student kita ni dia nak bayar online pun tak reti. Sampaikan kami tunjuk step satu persatu. Itu cabaran dia lah. Sebab kita nak bagi dia suka dengan kita. Dan saya kebetulan muda pula, 25 tahun, dan mereka agak jauh beza dengan umur saya. Mungkin ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun beza daripada umur saya. Tapi saya mendekatkan diri saya dengan mereka dengan selalu berkongsi. Membuatkan mereka rasa macam, ya betul lah, ini kelas jahitan yang sesuai dengan mereka, tak kira umur berapa tu cikgunya. Sebab kami sebenarnya bukan ada seorang cikgu, kami ada cikgu-cikgu lain juga secara online. Jadi kalau saya ni cikgu utama lah di hadapan, tapi bila dah masuk, ada cikgu-cikgu lain yang akan uruskan. Cumanya saya ni memang cikgu utama untuk kalau nak buat mereka cari idea baru, nak buat bisnes, nak bagi semangat balik pada mereka untuk teruskan perjuangan jahitan ni. Sebab ada yang fikir ingat jahitan ni untuk golongan yang yang tak ada pendidikan. Tapi sebenarnya bila kita ubah mindset, sebenarnya jahitan ni dia bukan betul benda yang tak ada pendidikan, tapi dia satu benda yang sangat-sangat mencabar. Orang hebat saja akan cebur bidang ni sebab dia perlukan kesabaran yang tinggi. Betul. Nak melayan pelanggan lagi? Tu dia. Dah siap tak sedap pula pakai. Sudah. Ada macam tu. Nasiblah rezeki. Okey. Baru ni minggu lepas kot saya tengok Farah Fauzana. Dia pun belajar menjahit online. Dan dia ada buat live. Ya. Dia ada buat story live dia. Aish, ini kena sergah dia ni. Nak kena jumpa dia ni. Tak sabar nak jumpa dia. Ke? Tak, bukan sergah. Maksud saya nak kena terjah dia ni. Excited, bukan saya negatif. Sebab saya tengok Farah Fauzana, dia buat live, semua orang tengok dia tengah belajar menjahit. Jadi dia belajar online lah. Dia tengah potong kain, tanda kain semua. Saya kena tengok dia ni. Macam mana saya boleh terlepas? Tidak. Ada. Okey, nanti tuan boleh check, boleh tengok macam mana kan. Maksudnya kat situ, diorang artis tau. Tapi diorang dah start masuk dalam bidang-bidang yang memerlukan skill. Skill, motor skill. Macam tuan cakap tadi lah. Tambah skill yang ada pada
Setiap orang perlu ada. Dia ada hasrat dia. Mungkin dia hasrat dia nak anak dia pakai jahitan dia. Dia memang jual baju. Dia ada jual baju. Bukan, itu yang lain. Maksud saya, dia boleh je nak jual baju. Tapi disebab, ataupun beli baju. Tapi dia nak tambah nilai keluarga dia. Mungkin dia nak suami dia pakai. Ataupun anak dia, ataupun siapa-siapalah yang pakai kan. Jadi dia kahwin ke? Belum lah. Saya kurang mengikuti artis. Tapi lepas Dila cakap gitu, nampaknya saya kena jumpa dengan dia. Mungkin boleh buat live dengan dia. Boleh. Kan? Buat live kat IG. Sebab ramai yang tengok dia menjahit. Saya pun ikut tengok sekali. Ini dah menjahit. Artis pun dah cari skill-skill apa yang dia orang boleh tambah sebenarnya. Okay. Siapa tim saya tengah tengok ni? Get ready. Next. Okay. Okay. Alright. Okay, soalan seterusnya. Apa gerak kerja Tuan selepas COVID ni? Memang betul-betul nak fokus kepada education punya line ataupun ada tambahan-tambahan lain lagi yang Tuan nampak untuk nak boleh buat selepas ni? Kami memang ada plan untuk buat benda offline. Iaitu bukan masa dekat ni lah. Mungkin dalam tahun depan ke ataupun hujung tahun ke. Mungkin, tapi tengok sebab saya dah bincang dengan saya punya partner macam mana untuk kita gerak secara offline. Ada satu benda yang kita mungkin nak buka satu lagi kedai lain lah. Tapi untuk online ni kita jalan seperti biasa, tak ada masalah. Lepas raya ni bahkan kita ada tambah idea baru untuk kita untuk kita perkenalkan lagi bidang jahitan ni kepada masyarakat kita lah. Dan saya plan, saya nak buat, kita dah buat dah pun, kita ada buat satu produk yang memudahkan suri rumah ataupun siapa nak belajar menjahit dengan cara yang lebih mudah. Produk tu akan bantu menjahitkan baju dalam masa yang sangat ringkas lah, sangat cepat. Dan kita akan lancarkan pada bulan hujung insyaAllah. Tapi tunggulah nanti insyaAllah. Okay, dia produk lah. Produk lah. Produk. Okay, terbaik. So tak ada masalah lah sebab tu memang daripada awal buka akademi memang starting dengan online. Offline dulu tapi tak kuat offline tu sebab orang kita tak boleh cope dengan punya demand. Online je lah. Macam tu. So sekarang ni tambah lagi satu tanggungjawab lah. Macam mana nak bawa peserta tu join sama-sama dalam online. Kan? Betul. Betul lah. Okay. Alright, so Tuan, kita dah nak habis dah slot kita hari ni. So apa orang kata perkongsian Tuan untuk saya dan juga yang menonton live kita petang ni? Ada yang tak tahu nak buat apa sekarang, ada yang tak boleh nak bangkit lagi. Ada. Ya Allah. Tak ada apa pun. Saya biasa je. Cuma masa awal-awal PKP masing-masing sedang fikir benda nak buat kan. Saya pun sama juga sedang fikir apa nak buat kan. Tapi saya lupa yang saya ada tanggungjawab lain. Maksudnya saya sedar dengan tanggungjawab saya untuk menyebarkan ilmu jahitan ni sebab saya dah jatuh cinta dengan saya punya bidang ni. Saya suka dengan apa yang saya buat. Dan saya bahagia dengan apa saya buat sekarang. Iaitu, dan saya selalu sebut pada student saya bila siapa tak kisah siapa-siapa boleh guna ayat ni. Sebab student saya buat baju kadang tak jadi kan. Cikgu, saya gagal lah. Sebenarnya panggil puan lah. Sebenarnya puan tak gagal, puan belum berjaya. So maksudnya apa yang kita tengah hadapi sekarang ni, kita tak berjaya ataupun kita gagal. Kita tak gagal, cuma kita belum berjaya. Apabila kita selalu sebut yang kita ni gagal, kita sudah menandam minda separuh sedah kita yang kita ni gagal. Kita dah tanam benda negatif dalam diri kita, kita gagal. Dan minda separuh sedah kita ni sebenarnya mengawal kita punya kehidupan hampir 90%. Sebagai contoh, perut kita proses makanan itu secara sendiri tanpa perintah akal. Okay, dia dah tahu dah. Ataupun kita type dekat dalam komputer tanpa melihat. Kita dah tahu dah. Itu semua minda separuh sedah kita telah dilatih. Sama juga macam kita biasa makan nasi kan dekat Malaysia. Tiba-tiba kita kena pergi ke Amerika jalan-jalan kan. Dan kita rasa kita tak makan sehingga kita makan nasi. Maksudnya kita dah biasa dengan makan nasi. Tiba-tiba kita nak suruh makan lain, makan daun daging, makanan daun daging ataupun roti kan. Kita biasa makan nasi. Jadi minda separuh sedah kita cakap 25 tahun Min duduk kat Malaysia makan nasi. Tiba-tiba kena duduk Amerika tak makan nasi. Minda separuh sedah kita tak boleh nak terima lagi sebab dah biasa. Jadi jangan tanamkan minda kita dengan kita gagal ataupun kita benda-benda negatif lah. Jadi pesan pada kita bukan gagal. Kita
belum berjaya dan kita akan berjaya. Kita tak gagal tapi kita belum berjaya. So semua orang boleh berjaya. Cuma kena cari solusi cepat-cepat, kena move on. Jangan lama-lama sangat. So carilah motivasi. Motivasi ada dua. Yang pertama daripada luar, yang kedua daripada dalam. So ni last point saya, lepas tu saya dah habis Dilan. So motivasi ada dua. Banyak lah cerita. Kongsi-kongsikan tak apa. Motivasi yang pertama daripada luar, iaitu daripada orang lain yang kita tengok yang sudah berjaya, yang sedang berjaya dan semakin berjaya. Okay, kita cari apa sebab dia berjaya. Kaji tingkah laku dia, kenapa dia berjaya, ikut cara dia untuk berjaya tapi bukan ikut lifestyle dia. Maksud lifestyle ni macam kalau dia beli kereta besar, takkan kita nak beli kereta besar. Kita ikut macam mana dia boleh berjaya. Yang kedua adalah motivasi daripada dalam. Motivasi daripada dalam akan hadir bila mana kita tahu kenapa kita kena buat ni. Kenapa kita kena teruskan perjuangan ni. So kita tak boleh berhenti lama. Kalau tanpa motivasi daripada dalam, motivasi daripada luar tak ada makna. Kita tengok orang lain berjaya, motivasi daripada dalam tak ada makna. So dua-dua motivasi ni sangat penting, luar dan dalam, insya-Allah kita berjaya. Itu je. InsyaAllah terbaik hari ni. Okey Tuan, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian Tuan hari ni. Saya pun teringat kata-kata ayah saya. Abah saya selalu pesan, tapi saya tak pandai berjahit. Dia kata apa daripada saya kecil, dia kata kena cari ilmu kemahiran hidup. Kemahiran hidup ni macam salah satu dia adalah kita boleh menjahit, kita boleh masak. Itu adalah antara ilmu kemahiran hidup. Dan saya rasa sangat menarik perkongsian Tuan hari ini berkenaan dengan ilmu jahitan. Dan teruskan berkongsi, teruskan buat kelas untuk memandaikan ramai orang kat luar sana. InsyaAllah. InsyaAllah. Sama juga dengan Cik Dila. Mudah-mudahan terus maju Y3 bersama pimpinan Cik Dila. Betul kan saya panggil Cik Dila kan? Boleh. Perempuan kan? Betul. Betul lagi. Okay. Baik. Dan semoga istiqamah buat live masa PKP memberi inspirasi kepada lebih ramai orang lain kat luar sana yang macam Cik Dila sebutkan tadi, ramai yang tengah bermain biola. Bermain biola. Okay Tuan. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi next slot. InsyaAllah. Okay, buat semua yang menonton live hari ni, saya end live dulu. Okay, sekadar hari ni dulu. Dan kita jumpa lagi malam nanti insyaAllah dengan panel yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Tuan. All the best.